everyone. Hello. Good evening. Sekejap lagi pukul 4. Saya akan start, okay? Hai Alzura Osman. How are you doing? Siti Fatana. Selamat petang. So live daripada Absolute Studio Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nurmala Amir. Sekejap jadi kita start. Hello Adib. Coach Adib, bila nak balik? Juju. Hello Juju. Alright, Assalamualaikum. Selamat petang everyone. Welcome to Absolute Wellness IG Live. Hello, okay. So, petang ni kita sembang-sembang sikit untuk episod seterusnya. Topik sangat santai, which is macam mana nak tahu, macam mana nak memulakan gaya hidup yang sihat. Hello Juju, okay. Gaya hidup sihat, statement tu senang sangat nak dengar. Statement tu mudah nak dengar, okay. Gaya hidup yang sihat, everyone nak feel healthy, everyone nak rasa sihat, everyone nak rasa cergas. Tapi sure ada halangan kan? Bila rasa sihat, bila sebut perkataan sihat je, mesti dalam kepala, mesti diet kau, mesti pergi workout yang jenis all out punya. Betul tak? Tapi in other way, dia punya halangan tu ada juga. Antara halangan dia, lain orang lain lah dia punya halangan. So before that, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hana. Saya one of the trainer di Absolute Wellness. So Absolute Wellness kita ada 2 branch now di Shah Alam and coming soon in Putrajaya. Shah Alam dan Putrajaya, and soon will be in Tanjung Malin, insyaAllah. Okay, whoever yang pernah datang di Shah Alam atau Putrajaya, hello, you guys mesti pernah nampak saya. Dan whoever yang belum kenal saya lagi, hello, salam perkenalan. Okay, apa itu gaya hidup yang sihat? Sorry. So, itu kita tanya bos. Okay, so saya take over. Apa itu gaya hidup yang sihat? Okay, gaya hidup yang sihat is actually a tabiat harian kita yang kita nak tingkatkan kualiti kehidupan kita. Bila kita ada gaya hidup yang sihat, kualiti hidup kita pun akan lebih positif, kualiti lebih cun lah orang cakap. Tak adalah hari-hari kita bangun dengan murung. Kita hidup satu hari 24 jam. Berapa jam kita tidur? Berapa jam pula yang kita nak setkan untuk murung? So jangan bawa negativity dalam kita punya gaya hidup sihat. Kita mesti sentiasa positif. Every time ada negativity, you cari divert untuk be positive. Okay, macam mana? Kejap lagi kita akan cakap. Lepas tu, it's a lifestyle yang aktif dan juga cergas. You kena stay aktif. Aktif masuk sini bukanlah you nak kena jadi macam atlet yang setiap masa you kena workout, setiap masa you kena jaga makan, kena jaga training. No, you kena be, gaya hidup yang aktif. You keluar dengan kawan-kawan, you cakap benda yang elok, you sampaikan benda yang bermanfaat pada orang lain. Stop talking about something yang tak mendatangkan apa-apa faedah pada kita. So aktif sini, aktif kat sini juga. Alright, so next will be, bila kita positif, bila kita sentiasa cergas luar dan dalam, okay, kita sebenarnya memberi impact pada vibes pada orang sekeliling kita. Okay, for example, contoh saya ambil kelas, and then
saya datang dengan muka monyok, saya datang dengan muka masam. Sebab apa? Saya boleh lepas kena marah ke, ataupun saya punya kereta ada orang macam macam tu kan. Sakit hati kan? Ya, betul, saya sakit hati. Tapi saya kena counter balik saya punya sakit hati tu, sebab saya kena bawa vibes pada kelas supaya kelas akan sentiasa positif. But bila saya langkah masuk ke kelas tapi dengan keadaan saya tengah sakit hati, you guys yang members yang ada dekat dalam kelas pun mesti akan tanya, coach tu kenapa? Mesti ada hal tu. Mesti ada benda tak kena tu. Mesti tu, mesti ni. Sibuk lah. Mula nak menjoyah dah semua orang. Bila dah start nak menjoyah, tu tak bagus. Okay? So, bila you positif, orang keliling you pun akan positif automatically. So, jangan tunjuk your sadness sangat dekat orang. Orang keliling kita suka nak ambil tahu pasal sad kita. Tapi you ask back, sama ada dia betul-betul nak tahu ke pasal sad kita. Okay, so kita tunjuk je kita punya happy kat orang. Yang sedih-sedih tu, leave it to ourselves. Okay, that's positive. Apa itu konsep gaya hidup yang sihat? Konsep dia adalah proses ke arah life changing to be a better person. Okay, every changes ada dia punya step. Every changes ada dia punya rintangan. So setiap step rintangan you kena go through bit by bit, dengan penuh sabar, dengan penuh yakin and fokus. Alright? Lepas tu dia merangkumi aspek like penjagaan makanan, you punya proses you nak bersenam semua tu. And then konsep lagi satu adalah you reducing your own stress. Guys, jangan lupa share. Jangan lupa share kat kawan-kawan you yang kita tengah sembang hal ni. Sebab yelah, I kena sembang pasal ni. Not everyone nak sembang pasal benda-benda macam ni. You guys mungkin nak sembang dengan kawan-kawan tapi tak dapat nak sampaikan apa yang saya cuba sampaikan hari ni. Okay, so konsep gaya hidup yang sihat sebenarnya is a process untuk life changing, to be a better you. Okay, to be at the positive side of you. Tak murung, tak sedih, tak duduk sorang-sorang. So dia macam saya kata dia akan merangkumi you punya pemakanan, you punya gaya hidup dari segi bersenam, dan juga you punya emotion. Alright? And yang paling penting, kita apabila gaya hidup yang sihat, you actually menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sangat negatif. Apa tu? Macam saya kata tadilah, murung one of it lah. Okay? Lepas tu bila you murung, ni stigma lah bila murung atau bila emosi, bila tengah break off dengan siapa-siapa ke, gaduh dengan siapa-siapa ke, sibuk cari aiskrim ke, sibuk cari coklat, bagai semua nak makan. Lepas tu datang coach, saya dah put on weight. Salah siapa? At the beginning, salah siapa? Okay, so apa masalah yang dihadapi oleh salah satu individu untuk tukar gaya hidup? Ada kan? I'm sure that all of you pun ada masalah tu. Ini yang saya perhatikan daripada pengamatan saya lah. Okay? Masalah yang utama untuk change gaya hidup adalah you malu untuk be a better you. Okay? You malu orang akan mengata. You malu kawan-kawan akan cakap yolah dia ni konon-konon nak eat clean, konon-konon nak pergi workout. Tak payah pergi workout, makan cendol dengan kita orang, tak payah. Ada begitu. Tapi disebabkan pressure daripada kawan-kawan tu, you guys decided to betul lah, poyolah semua ni, tak payahlah nak tukar. Ni halangan ni. So it's very wrong. Kawan-kawan nak makan cendol ke, nak makan pasembok ke, nak makan kuih tiaw ke, silakan. You guys boleh pergi ikut, boleh, tak jadi masalah. Bukanlah duduk semeja dengan diorang. Tak boleh kita nak kontrol apa yang kita nak tu. Boleh, cuma minimumkan pengambilan tu. Okay, ajak pergi cendol pula, jangan begitu, iman tak kuat. Okay, next. Ada juga yang malu bila kata nak tukar gaya hidup. Number one, nak join workout lah, nak join gym lah. Okay, gym, benda pertama dalam kepala bila gym, badan mesti solid, badan mesti bagai dipam-pam punya cantik,
badan kena pakai sports bra je, kena buka baju all the way. No, banyak lagi fitness center yang tak ada macam tu. Dia ada yang Islamic compliant, ada yang very santai. Macam kita kat sini pun very santai, tak boleh buka baju, okay, kat sini. So you guys pressure dengan benda-benda yang you nampak di hujung jari je. Faham tak? Actually kita tak pernah pun nak turun pergi tengok setiap tempat yang kita nak tu. You have to explore tempat mana yang you nak, then only you enroll lah tempat tu. So gym, you takut nanti orang tengok, tak nak lah saya coach join program dulu sebab badan saya tengah besar. Habis memang gym ni datang masa badan tengah cantik? Tidak ya. Datanglah masa badan tengah tidak terurus lagi tu, ataupun inside you masih lagi tak positif, you datang. So kita akan salurkan positif pada you dekat gym tu sendiri. So beside that, macam tadi kawan-kawan, lepas tu you malu nak datang gym, lepas tu badan tak cantik, lepas tu you overthinking pula harga di gym tu mahal. Kan saya kata tadi, you kena buat research. Okay, apa yang you nak. Okay, halo Zaid. Okay, you kena buat research apa you nak, ikut kemampuan you. So you always remember, whenever you start commit to any fitness center, make sure you datang. Jangan halfway through. Sebab anasir-anasir negatif ni akan datang along the way nanti. Tak payah pergi gym lah, jom pergi makan lah, kerja banyak lah. Masa memang tak pernah cukup guys. Tapi you guys kena cari masa tu untuk slot in. Workout bukan kena workout macam 3-4 jam macam tu, tak perlu. Untuk standardnya workout, you just macam 45 minutes pun dah okay, dah cukup dah untuk you burn more. Okay? Okay, next one, masalah yang seterusnya yang saya dapat, kami lah semua dapat detect, ialah you tak ada motivasi. You tak ada motivasi pun, kenapa nak pergi gym? Tak kawan lah, apa nak kena gym? Makan lagi best lah. Kawan makan lebih ramai daripada kawan datang gym. Sebenarnya dekat gym ramai juga kawan-kawan yang kuat makan. So you masuk ke gym, you jumpa new friend, then you akan jadi the positive side of you tu. Faham tak? Nampak tak dia punya blend kat situ? Kalau yang di luar tu, saya tak suruh kamu buang kawan No. I suruh you pilih you punya circle of friends yang betul. Jangan buang kawan, tak baik. Okay? So the next one is bila jadi macam orang tak support kita, kat situlah terbuktinya yang macam you don't have a very supportive punya members. Actually doesn't mean your friend yang kawan yang suka yang kata tak payah pergi gym, tak payah makan iklim semua tu, they are not a good friend. They are a good friend, tapi diorang nak apa yang you nak sebenarnya. Cuma diorang pun masih terikat lagi dengan the negative thing dalam diri dia. Okay? So why don't you start first? Bila you dah start, nanti kawan-kawan akan mula ikut proses. Bila ada proses tu, baru orang akan nampak you punya result. Kalau you datang, contoh I dah enroll lah untuk gym sekian ni. I dah ada personal coach, I belajar kickboxing, I belajar Muay Thai. Okay, it's good. Kawan-kawan pun dengar wow. Tapi kawannya wow tu, dia nak tahu apa result you. So you kena work hard. Okay, number 1 untuk diri. Number 2, result tu kawan-kawan akan nampak later. So you kena sabar dalam hal ni. Okay, ingat jangan buang kawan Kawan tak bersalah sebenarnya. You sendiri kena control everything. So in between saya tengah bercakap ni, why don't you just kan ada button question mark kat situ. So you can ask me anything, atau you nak luahkan apa-apa ke, atau you nak go live with me ke, just tu nanti I accept you. Okay. So hello. Okay. So the positive vibes tu is very important untuk everyone. Okay.
Orang akan cakap, coach boleh lah nak positif sentiasa. Coach boleh lah nak makan apa je coach nak. Coach boleh lah tak workout semua. Coach pun manusia guys. We have feelings. We have nafsu also. So, kita balance kan. Okay, ada benda yang kita teringin nak buat, kita buat. Tapi, kita balancekan balik. Alright, doesn't mean you bila you tukar gaya hidup sihat, you tak boleh nak berkawan dengan kawan-kawan yang makan tanpa henti. Boleh. Pergi kawan dengan dia orang. It's very good. It's very good to have a lot of friends. Okay, tapi kawan-kawan yang banyak bagi you pressure, banyak bagi you macam that's it lah. Yang macam menyusahkan pemikiran you, perasaan you distance yourself. Okay, you find a good one. Okay, tapi don't talk bad about them lah. Alright. So, in other way, macam ada experience kat sini sebenarnya. Yang dia datang, okay, dia datang senyap je kat saya. Coach, saya sebenarnya depressed. Dia kata dia depressed, kita dah tahu dah something must be wrong lah kan. Coach, saya depressed. Saya tak tahu apa nak buat. Saya dah try makan, saya dah shopping macam-macam, saya dah travel mana-mana tempat, but saya tak seronok. Okay, so beside the spiritual punya tu, kita advise kat sini, why don't you start having a very healthy lifestyle. Okay, a very healthy lifestyle dengan orang kat members kat fitness center akan encourage you untuk do something yang very positive. Okay, like hujung minggu, instead of you pergi shopping atau you pergi tengok wayang dululah, tengok wayang ke apa, 1 jam je, setiap pagi 1 jam you workout. Dia punya seronok selepas dia join for few classes, dia punya seronok lah sangat. End up sekarang she is the one yang very positive yang saya nampak so far. And progress dia memang alhamdulillah lah, memang sangat-sangat impressive lah. Dan dia menjadi I can say icon untuk everyone yang datang sini. Wayang tak buka, ya coach, wayang tak buka. Tu dulu, jangan macam-macam. Okay, kat sini ada yang bertanya, macam mana kalau ada kawan yang suka workout and at the same time suka makan juga? Kawan dengan dia. Siapa kata bila you workout you tak boleh makan? You workout, you kena makan. Sebab bila you workout, you burn. Okay, when you burn, you eat. You need to top up balik you punya kalori yang dah burn tu. Tapi janganlah banyak sangat So calorie deficit semua ni, I'm sure that Coach Firdaus atau Coach Hakim semua dah pernah share pasal benda ni. So whatever you eat, you burn back. Itu saya punya pasal. Whatever you eat, you burn back. You nak makan cake, takkan you nak makan the whole bunch of cake. Sure, you akan makan a slice of cake, tapi setiap suapan tu you ingat balik, worth it ke tadi I angkat dumbbell? Worth it ke tadi I kena lari, kena dera bagi nak arak? So fikir balik. So whatever you eat, you burn back. So whatever you burn, you eat a bit back. Bukan you eat semua balik. Okay, so Tosis sihat, tak ada masalah. Alright, good, next. Ada juga yang malu. Ni lagi satu cerita. Dia malu tau. Sebab badan saya plump lah coach. Saya datang sini, saya tengok fitness center saya pergi gym tu, saya tengok semua badan solid, cantik, pakai baju cantik, betul mahal. Lepas tu saya pressure dengan tu. Sayangku, tak perlu beli kasut yang super mahal ke, baju super mahal ke untuk workout kemudian. Okay, di kemudian hari apabila you dapat apa yang you nak, you reward yourself by buying all those branded sports punya attire bit by bit. Okay, saya selalu jugalah encourage our members, whenever you dapat sesuatu yang you nak, contoh dia dah lose weight. Okay, dia dah lose weight, dia dah nampak inch loss dia dah nampak shape badan dia semula, saya akan cakap,
pergi beli something untuk reward yourself. Benda utama yang saya selalu akan suruh tukar adalah kasut lah. Sebab kasut is very important. Lepas tu dia ada motivasi yang kedua. Dia kata saya nak make sure body fat saya kurang. Okay, so you buat dulu. You jaga makan bagai anak Arab semua. You eat clean, you be positive apa bagai. Then you reward yourself. Every reward tu sebenarnya menyeronokkan tau. Okay tak? Ya, hai Yati bila nak datang? Kita tunggu awak ni. Okay. Lepas tu, for all you know, sebenarnya apabila you ada healthy lifestyle, you be positive all the way, you sihat. Okay? You sihat dan insya-Allah umur you akan panjang dan you sebenarnya menyelamatkan nyawa orang lain. Okay? Sebab kalau orang tu you depressed, you send the negative ke orang lain. Depression ni sebenarnya is very not a good thing untuk di-share oleh orang sekeliling you. Kita ni manusia yang bila kita nampak kawan kita depressed ke, kawan kita macam murung, macam tak nak cakap lah tak, kita jadi macam tak ketahuan tau. Kita jadi macam patut ke tanya, kesian lah dengan dia. Nak tahu lebih lah, sibuk nak telefon. So takkanlah bila kawan you depressed, you pula nak jadi macam happy, macam tak ada perasaan mesti. You pula akan terfikir, nanti kawan aku macam tak ada perasaan pula dia ni. Betul ke dia kisah pasal aku ni? Benda-benda macam tu. It's normal. Okay? So, saya ada beberapa tips sebenarnya untuk you maintainkan positivity, you maintainkan bertenang sepanjang masa. Nombor satu will be always have a good balanced diet. Balanced diet ni tidak semestinya you kena makan sayur je. No. Okay, suku-suku separuh. Tu konsep dia. Okay, you kena ada karbo, you kena ada protein, you kena ada greens dalam you punya pinggan. Right? Bukan bermaksud diet yang balance ni you tak boleh makan nasi, you tak boleh makan pasta, you cannot enjoy a pizza. No, you boleh enjoy cake as well. But as I said, whatever you burn, whatever you eat, you burn back. Ingat tu, whatever you eat, you burn back. Okay? Nombor 2, bersenam. Workout ni bukannya you kena angkat besi 24 jam. No. Bukannya you kena macam nak tercabut urat sana sini. Tidak. Workout punya plan mesti ada. Pada bawah, ke tengah, ke atas, ke advance. Okay? You kena ada plan semua. Benda ni, plan of workout you boleh share dengan you punya coaches. Okay, boleh tanya dengan dia, untuk saya ni macam mana coach? Ini yang saya nak. Ini yang saya nak buang. Ini yang saya nak gain. Okay. Nanti coach akan sama-sama direct you what to do. Next will be rehat yang berkualiti. You need to rest. Okay. Rest adalah part of workout. Seminggu 7 hari, ambil 1 hari rest. Rest ni maksudnya bukanlah tidur je kerja tak buat benda. No. You kena keluar pergi brisk walk ke, atau like a small jog ke macam tu. You buat benda-benda yang very bertenang. Gelak-gelak dengan kawan-kawan, pergi padang main baling bola ke. Benda yang simple je, yang tak stress. Okay. So kalau jangan you tidur je. So you kena ada rehat yang berkualiti, tidur yang berkualiti juga. I am sure ramai antara kita yang terlampau sibuk sekarang, but please find time untuk rest. Tengok TV, santai like that, okay? Lepas tu choose your surrounding yang positif, yang best. Yang maksudnya yang bagi impact positif pada you, yang you tak pressure. Okay? Kalau dalam 10 orang lah kawan you, seorang tu dia ada negatif, you try to talk to her, tengok how. Kalau misalnya dia cuba drag you pula untuk jadi negatif dan you gagal untuk positifkan dia, you slowly untuk distance yourself sekejap. Biar orang lain, kawan yang lagi 8 orang tu pula buat kerja. So you jangan pressure teruk sangat. Okay? Pressure di office memang banyak kerja. Kerja tak pernah habis. Bila kerja tak pernah habis, you akan pressure. So
tips nombor 1 apabila untuk elakkan kerja tak pernah habis ni, jangan bertangguh kerja. Ada kerja yang you patut buat, you buat terus. Fokus. Okay? Bila you fokus, you akan dapat a good result at the end. Okay. Semua ni sebenarnya, semua yang saya cakap tu boleh buatkan you, kita jadi lebih seronok nak bangun pagi. Nak tidur pun seronok, nak bangun pagi pun seronok. Bila ada positive mind, kita lebih tenang dan hidup kita jauh lebih quality. Okay, whoever just come in, selamat datang. Seminggu 6 hari workout. Setiap hari sejam Okay lah, boleh lah sejam. Depends apa yang you nak. Okay, kalau you nak lari 10 kilo pun boleh, nak lari 5 kilo pun boleh. Tapi make sure you punya jantung tu bekerja lah sikit. Bukanlah jenis macam tu, jadi mesti ada pumping sikit. Okay, so 1 hari you rest, 6 hari is advisable. 5 to 6 days you masalah kat belakang dia nak. Tapi episod coach Akila next Okay. So dalam 5 hingga 6 hari tu you work out. Plan itu you kena discuss lah dengan you punya coach. What's the best? Okay, jangan main asal boleh je. No. Okay, asal boleh sahaja boleh menyebabkan memudaratkan kesihatan you. So kena bincang dengan benda ni. Right? Sekurang-kurangnya berapa jam kena tidur dan melakukan senaman. Okay, actually tidur macam kita disarankan tidur 6 to 8 hours kan. Tapi nak dapat 6 to 8 hours bila dah dalam keadaan yang sangat sibuk macam ni, it's very difficult. Sebab kita ada family, kita bekerja semua, kita mengejar time. So is for you to actually bila time tidur, bila malam, bila lepas habis kerja you semua, you dah settle down rumah, tidur means tidur. No more tengok phone, no more tengok Netflix, what so not semua. Put down your phone, silent dan tidur. Next day bangun and feel fresh. Okay? Kalau you tak fresh lagi, in between you punya kerja tu, ambil time untuk nap sekejap. Power nap, 50 minutes macam tu. Then you are done. And then apa lagi? And melakukan senaman. Oh, berapa jam? 20 minit pun boleh melakukan senaman ni. Senaman ni bukanlah you kena buat cardio 24 jam You boleh buat lari, you boleh berbasikal. Ramai sekarang berbasikal kan? Boleh lari, berbasikal, you can do yoga, you can do stretching sahaja pun is senaman also. You boleh pergi main bola. Banyak senaman yang tak memerlukan banyak senaman yang tak memerlukan kawan-kawan pun sebenarnya. You can always go alone. Okay, tapi saya minta tolong yang siapa yang baru lagi berbasikal. Okay, sekarang ni trend berbasikal amat dahsyat. Might as well you ada berteman lah kalau berbasikal. Yes, gunakan butang question dekat bawah, question mark dekat bawah ni, right, untuk tanya saya apa-apa. Okay, kita ada time lagi. Ada few more minutes lagi before we end up. Kot ada yang nak tanya saya apa-apa lagi? Okay, lagi satu saya nak beritahu lah, jangan malu untuk tukar gaya hidup. Okay, jangan malu dengan kawan-kawan. Okay, kalau mereka tak mau join you, you bring yourself first, you change first, and then they will follow you. Selepas tu, I'm sure. Sebab ramai yang tak jadi macam tu. Mula-mula dia datang seorang-seorang, tapi tiba-tiba dia buat kawan. Macam MLM pula. Tapi tak ada. Tapi MLM benda yang sihat, tak apalah. Halo Zaimah. Tambah orang masuk. Okay, Kak Ila, Juju, Ida, Niza, ada apa-apa nak share? Ada question? Macam mana coach kekalkan motivasi untuk kekalkan gaya hidup aktif dan sihat? It's all in your mind. Okay, soalan dia berbunyi sini. Saya ulang balik. Macam mana coach kekalkan motivasi untuk kekalkan gaya hidup yang sihat? Semua mindset sini penting sangat. Okay, mindset penting. You kena bangun pagi dengan penuh reason.
kenapa? Oh, kena share dulu. Oh, okey. Maaf. Tu okey dah. Macam mana coach kekal motivasi. Okey. Semua mindset. So, you kena You kena bangun, kena set, ataupun macam saya sebelum saya tidur, untuk hari esok ni saya dah tulis dah apa saya nak buat. Sebab saya tak nak bagi buang masa. Saya tak nak bagi buang masa harian saya. Saya nak pastikan yang saya bangun tu kira macam daripada subuh sampai ke tengah malam saya ada program saya sendiri. Sebab tu kawan-kawan saya macam contoh ada yang ajak saya keluar ke apa, boleh, tapi kena tengok yang saya dah plan untuk hari tu. It's easy for you to plan earlier supaya you tak terasa buang masa and mindset you sentiasa fresh and positive. Okay? Tak adalah you tercangguk macam nak buat apa hari ni, tak ada. Seminggu, okay, seminggu sebaiknya berapa kali patut workout. Macam saya kata tadi, 5 to 6 days. Ataupun 3 days pun okay. Beginners 3 days. Nanti after 3 days tu you akan rasa macam nak workout lagi lah hari ni. Tiba-tiba dapat pula kawan dekat fitness center tu. Kawan pula ajak pergi workout. Korang je pergi workout hari ni. Tiba-tiba bila berdua je kawan, mula seorang kan. Dan you berdua tiba-tiba create lah group. Group ni yang penting. Group ni dia seorang ajak, semua mesti okay on. Kita datang kelas pukul 8 malam. Kita datang kelas sama-sama, kita pakai baju sama-sama. So vibes tu dah ada slowly bit by bit. Like I said, you have to change first, then only orang lain akan follow. Hi dia. Okay, and any questions before I end up my celoteh petang? Any questions? Dengan kopi lo, black coffee. Kalau tak ada any question, I will end up my session for today and we meet up for next session santai borak petang. So don't forget to share video ni, okay? Kalau bermanfaat, I'm sure insyaAllah bermanfaat for every one of you. And if any of you nak kita daripada Absolute Wellness untuk share apa-apa topik yang you guys nak bercakap, yang you nak kami suarakan, you let us know. Kami akan bercakap untuk pihak you guys, insyaAllah. Alright, so have a good day. Okay, jangan lupa kekalkan gaya hidup yang sihat, eat balance and stay safe everyone. See you, bye-bye. Thank you, jumpa pukul 6. Okay, see you later. Alright, see you guys, see you. Bye-bye.